Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Cikgu Aya. Sebelum kita mula, jangan lupa subscribe dan tekan lonceng notification untuk mendapat update setiap kali Cikgu Aya buat naik video baru. Okey, hari ni Cikgu Aya nak buat tajuk form 4, sistem persamaan linear dalam 3 pemboleh ubah. Okey, 3 pemboleh ubah tu macam X, Y, Z lah. Biasanya kita ada linear. Kalau linear, Y tambah 2X sama dengan 3, ataupun 2X tolak 4Y tambah 5 sama dengan 0. Macam ni kan. Ini dalam 2 pemboleh ubah. Kalau 3 pemboleh ubah, contoh X tambah Y tambah 3Z sama dengan 5. Ini 3 pemboleh ubah. Jadi saya masuk ni, korang boleh baca, download dia punya kertas tu. Saya masuk pada latihan 1. Perihalkan sama ada persamaan berikut ialah sistem persamaan linear dalam 3 pemboleh ubah ataupun bukan. Kalau kita tengok A ni, 2X tambah 4Y tolak Z sama dengan 10. Dan X tambah dengan Y sama dengan 10Z kuasa 2. 5Y tolak Z tolak 2X sama dengan 3. Jadi kalau kita tengok sini, adakah dia persamaan linear dalam 3 pemboleh ubah? Linear. Bukan kan? Sebab apa bukan? Bukan. Sebab apa bukan? Terdapat apa? Ni persamaan yang mempunyai kuasa pemboleh ubahnya mempunyai terdapat persamaan yang mempunyai kuasa pemboleh ubah dia 2. Pemboleh ubahnya 2. Yang ni lah. Ni. Tu sebab dia bukan. Soalan B. Kalau P tambah 8Q tolak 4R sama dengan 2. 2P tambah 6R tambah 7Q sama dengan 0. Dan 10R tambah P sama dengan 5Q. Ini kalau saya tengok P, QR, ini 2P, 12R, ni. Maka ini adakah dia persamaan linear dalam 3 pemboleh ubah? Ya. Sebab ketiga-tiga persamaan itu pemboleh ubah ataupun variable bernilai 1. Ni 1 semua. Macam ni tadi tak, dia ada kuasa 2. Okey. Boleh kenal ya. Linear, persamaan linear. Persamaan linear dia X, Y, Z kuasa dia 1. Okey. Colourful sikit. Latihan 2. Bentukkan persamaan linear dalam 3 pemboleh ubah bagi penyataan yang berikut. Aiman, ni latihan 2. Aiman membeli 3 helai seluar, 2 helai baju, sepasang kasut. Dia membelanjakan 750 untuk semua barangan yang dibeli. Lepas tu nak daripada sini bentukkan persamaan linear dalam 3 pemboleh ubah. Jadi kita akan kata X seluar, Y apa tu? Baju, Z kasut. Kalau kita nak bentukkan persamaan, kita akan kata 3X, 3 helai seluar tambah 2Y dan sepasang kasut sama dengan 750. Siap. Latihan 3. Terangkan sama ada persamaan yang berikut ialah satu persamaan linear dalam 3 pemboleh ubah ataupun bukan tadi. Lebih kurang tadi. A. Kalau kita tengok A ni, korang tak nampak ya. Kadang-kadang saya salin. Ni revision sikit. Macam tadi juga 6. N tolak 2P sama dengan 4. 1. Kalau N sama dengan 5M tambah P lagi 4M
tambah P sama dengan 2M per 5. Adakah dia persamaan linear dalam tiga boleh ubah? Ya. Ni ya. Sebab kuasa dia semua 1. Kalau B ni E 12 tolak 6G sama dengan F². Saya tak payah salin lah ya. Dah tentunya bukan sebab kuasa 2 bagi boleh ubahnya. Kuasa pun boleh ubah dia ni ada 2. So dia bukan. Kalau C ni. C 7A tolak C sama dengan 6B. 7A tolak C sama dengan 6B. 3 tolak 4C sama dengan 10A campur B. Dan A per 6 tambah 3B sama dengan 2C tambah B. Adakah ini persamaan linear dalam tiga buah? Ya. Ya, sebab kuasa dia 1. Kuasa pun boleh ubah dia 1. Okey. Betul. Dan kita ada nota penyelesaian persamaan sistem. Penyelesaian sistem persamaan linear dalam 3 boleh ubah. Baru. Dia ada 3 jenis. Satu penyelesaian. Dua, penyelesaian tidak terhingga. Penyelesaian tak terhingga. Dan yang ketiga, tiada penyelesaian. Ini dalam 3 satah. Okey, dalam satah. Okey, sambung lagi. Latihan 4. Untuk macam mana kita nak selesaikan sistem persamaan linear dalam 3 boleh ubah ni. Contoh, saya ada 4X tolak 3Y tambah Z sama dengan negatif 10. 2X tambah Y tambah 3Z sama dengan 0. 2. X tambah 2Y tolak 5Z sama dengan 17. 2. Macam mana nak selesaikan ni? 3 persamaan ni. Maksudnya kita kena cari nilai X, Y dan Z. X, Y dan Z. Okey, soalan 4 ni dia minta kita buat secara penghapusan ataupun penyingkiran. Penyingkiran. Jadi, kita ambil 1 dengan 2 ni. Saya nak ambil 1 dengan 2. Saya nak hapuskan salah satu. Salah satu dia punya pemboleh ubah. Jadi, saya ambil persamaan 2 ni. Sebab saya nak buang X. Saya nak buang X. Dia boleh buang mana-mana. Saya nak buang X. So, persamaan 2 ni saya darab 2. Saya akan jadi persamaan 2 ni akan jadi 4X tambah 2Y tambah 6Z sama dengan 0. Persamaan 4. Okey, 4 dengan 1 saya tolak. 4 saya tolak 1. 4 tolak 1, ini tolak sini jadi 5Y. Ini tolak ni ya. 2 ni tolak-tolak jadi 5. 6 tolak ni tambah 5. Z sama dengan 0 tolak-tolak ni jadi 10. 5. Okey, lepas tu saya dah buat 1 dengan 2. Saya nak buat ni pula yang ketiga ni. Jadi yang ketiga ni saya darab 2. Saya darab 2 sebab yang 3 ini 3. Saya darab 2 akan jadi 2X tambah 4Y. Ni ya, darab 3. Tolak dengan 15Z. Darab 2 ke darab 3? Darab 2. Ini 2. 2 kali 2, 4. 5 kali 2, 10. 10Z sama dengan 34. Soalan persamaan 6. Lepas tu, saya buat 2. Persamaan 2 ni, saya tambahkan dengan, saya tolak. 6 ni, saya tolak dengan 2. Betul tak? Saya nak buat yang mana tadi? 2 ni, yang daripada sini dengan yang ni lah. Okey, saya tolak lah. 4 tolak 3, 4 tolak, macam mana? Apa yang saya silap?
Ini dan dah serabut dah saya. Ini. Okey, ini dan ni. Betul. Jadi kalau saya tambah jadi apa kalau saya tambah? Persamaan 3 saya darab 2. Persamaan 3 saya darab 2. So, negatif. Pasal apa negatif? Saya ni salin soalan silap ke apa ke? Sini negatif. Negatif X. Tambah 2Y tolak 5Z. Sini negatif. Nanti saya betulkan. Patutlah. Salin daripada tu silap. So, sini negatif. Patut campur. Bila saya campur, ini jadi 5. Saya ini dengan ni ya. Ini campur jadi 5Y. 5Y campur lagi 10 dengan ini jadi apa? 4 campur dengan sini negatif ni dengan yang ni. Negatif 7Z. 7Z sama dengan, saya takut silap yang tu lah ni 34. Ni 7Z ya, negatif 7Z. Nanti silap lagi. Okey, ni persamaan. Saya semula 5Y tolak 7Z sama dengan 34. Persamaan 7. Ni saya buang. Serabut dia. Okey, ada 2, 5 dengan 7. Saya selesaikan 5 dan 7 ni. Dah tinggal 2 persamaan serentak biasa. Ini kalau kita selesaikan persamaan serentak biasa ni, kita akan dapat nanti 12Z sama dengan negatif 24. Nanti Z sama dengan negatif 2. Okey, bila dah dapat Z negatif 2, saya masukkan dekat sini pun boleh, sini pun boleh. Sini akan jadi kalau saya bahagi 2 akan dapat Y, bagi 2 pula. Bagi 5, Y tambah Z sama dengan 2. Sini kan. Bahagi ni akan dapat, kalau Z negatif 2, so Y sama dengan 4. Jadi kalau saya nak nilai X, saya ambil mana-mana, saya ambil 3. So, negatif X tambah 2, Y 4, tolak 5, Z saya berapa? Negatif 2, 17. Jadi, negatif X, 8 campur 8 campur 10 sama dengan 17. 8 campur 10, 18. 17 tolak 18, so X sama dengan 1. Oleh itu, nanti susun X sama dengan 1. Y sama dengan 4, Z sama dengan negatif 2. Ini. Okey. Dah. Okey, ni pula. Soalan latihan 5. Latihan 5, kita selesaikan 3X tolak Y tolak Z sama dengan negatif 120. Kadang salin soalan ni pun boleh silap. Lepas tu Y tolak dengan 2, 2Z sama dengan 30. 1, 2. Dan X tambah dengan Y tambah dengan Z sama dengan 180. Okay, 3. Kaedah penggantian. Daripada 1 ni boleh ambil dari 1, saya ambil katalah apa sebagai subjek. Katalah Z lah. Negatif Z sama dengan negatif 120 tambah Y tolak 3X. Okey, kalau saya nak Z sama dengan 120 tolak Y tambah 3X. Ni persamaan 4. Okey. Daripada persamaan 2 saya ada Y sama dengan 30 campur 2Z. Betul.
Jadi kalau saya ataupun saya ganti dekat sini je. Dekat sini Y tolak 2, Z saya ganti dekat sini 120 tolak Y tambah 3X sama dengan 30. Sama juga tu tadi. Kalau saya kemaskan ni Y sebagai subjek, dia akan jadi 90 campur 2X. Daripada sini. Ini persamaan 5. Lepas tu daripada 4 dengan 5 masuk dekat 3. 4 plus 5 masuk dalam 3. Jadi X ni tambah dengan Y, mana Y saya ni 90 tambah 2X tambah dengan Z saya yang ni 120 tolak dengan Y tambah 3X sama dengan 180. Saya tukar balik X tambah 90 tambah 2X tambah 120 tolak 90 tolak 2X tambah 3X sama dengan 180. Kat sini, kalau saya tengok kat sini, ni cancel. Jadi kalau saya kira lah sini, akan dapat X sama dengan 15. Okay, kalau X 15, saya ganti dekat 5 sini. Saya akan dapat 90 tambah 2, 15. Saya akan dapat Y sama dengan 120. Okey, nanti saya akan dapat Z. Saya ganti dekat sini. 120 tolak dengan Y, 120 tambah 3, 15. Jadi berapa kat sini? 45. Oleh itu, saya susun. X saya 15, Y saya 120, Z saya 45. Ini untuk form 4. Sebab form 4 dia ada tajuk macam tajuk baru lah. Form 4, form 5 tak ada. Okey, latihan 6 ni X tolak Y tambah 3Z sama dengan 3 sama 1. Negatif 2X tambah 2Y tolak 6Z sama dengan 6 sama 2. Y tolak 5, Z sama dengan negatif 3 sama 3. Okey, kalau saya selesaikan ini, saya 1 ni saya darab 2. Okey, persamaan 1 ni saya darab 2. Akan jadi 2X tolak 2Y tambah 6Z sama dengan 6. Betul. Ni 4. Okey. 4 ni, saya dengan 2 ni saya tambah. 4 tambah 2. Akan jadi ni habis. Kosong. Ini pun tambah kosong. Ini pun tambah kosong. Ini pun tambah 12. Jadi, kosong adakah sama dengan 12? Tak. Jadi ini kita panggil sistem tiada penyelesaian. Tiada penyelesaian. Sebab kosong tak sama dengan 12 yang ni. Okey, latihan 7. Okey, latihan 7. 3X tambah 5Y tolak 2Z sama dengan 13. Negatif 5X tolak 2Y tolak 4Z sama dengan 20. 1, 2, tolak 14X tolak 17Y tambah 2Z sama dengan negatif 19. 3. Okey, yang situasi ini saya nak bermain dengan 1 dengan 2. Jadi 1 ni saya darab dengan 2. Jadi kalau 1 darab 2, saya ada 6X tambah 5 kali 2, 10Y tolak dengan darab 2 ya, 4Z sama dengan 13 kali 2, 26. Okey, ni. Lepas tu kalau saya nak tolak 4 dengan 2,
tolak Z ni saya habis kat sini. 4 tolak 2 hilang Z. Maksudnya tolak-tolak jadi tambah lah. Tolak-tolak sini jadi 11X. Betul. Ni tolak ni 11X. Ini tolak ini jadi tambah tolak 12Y. Ini habis. Ini 26. Tolak 26. 5. Okey. Kita buat lagi. Persamaan 1. Persamaan 1 dengan persamaan 1 tambah persamaan 3. Macam mana? Persamaan 1 tambah persamaan 3, ada apa yang boleh kita tambah? Oh, ini. 2 ni kita tambah. Jadi 1 tambah dengan 3. 1 tambah dengan 3. Ni jadi berapa ni? Negatif 9, 10, 11. Negatif 11X tak tambah 3, maknanya negatif 11 lah. So sini dengan sini cancel, 5 dengan ini jadi 5 tambah negatif 17 akan jadi negatif 12Y sama dengan ini dengan ini kalau kita tambah dapat negatif 6. Jadi kalau saya darabkan negatif akan jadi 12Y sama dengan 6. Jadi kalau saya tengok persamaan 5 dengan persamaan 6 ni sama. Jadi kalau nak diselesaikan pun akan jadi berapa ni? 0 tambah dengan 0 sama dengan 0. Macam ni. Jadi kalau situasi macam ni maksudnya penyelesaiannya tak terhingga. Di mana 0 sama dengan 0. Jadi penyelesaiannya tak terhingga. Macam tu. Penat kan buat ni? Senang nak silap. Okey. Latihan 8 ni nak buat apa ni? 7X tambah 5Y tolak 3Z sama dengan 16. 3X tolak 5Y tambah 2Z sama dengan negatif 8. 5X tambah 3Y tolak 7Z sama dengan 0. Selesaikan ni penggantian lagi sekali. So saya nak buat macam mana? Saya nak ini saya persamaan 1 ni saya darab 3 sebab saya ingat nak 5 dengan 3 kat sini. So saya darab 3. 21X tambah 15Y tolak darab 3 9Z sama dengan 48. Betul. Persamaan 2 ni pula persamaan 3 saya darab dengan 5. 3 darab 5. So sini 15X tambah 3 kali 15Y tolak 7 kali 5 35 sama dengan 0. 5. Ini saya boleh buat apa ni? Tolak. Jadi kalau saya tolak 25 sini ni apa ni? 25 kan? 5 kali 5. Okey, 25 tolak 21 ataupun 21 tolak 25 persamaan 4 tolak persamaan 5 tolak sini negatif 4X ni habis. Ini kalau saya tolak akan jadi plus 9 tolak 35. 26 Z 35 7 kali 25 Z sama dengan 48. Persamaan 7 saya kecilkan sikit. Negatif 2X tambah 13Z sama dengan 24. Soalan 8.
Soalan pula. Penyelesaian 8. Persamaan 8. Lepas tu saya nak ambil apa pula? Persamaan 8 ni saya darab dengan, saya nak tolak apa pula Satu darab 3. 1 tambah 2 tadi saya tak buat lah. 1 tambah 2. 1 tambah 2 boleh. 1 tambah 2. 1 tambah 2 yang sini akan jadi 10x. Ni y ni cancel. Betul tak? Lepas tu ini tambah negatif z. Sama dengan 16 tolak 8. 16 tolak 8, 8. Ini persamaan 9. Tak apalah, nanti korang buat macam mana pun. Lepas ni saya dah ada ni persamaan 9 dengan persamaan 8 ni dah ada dalam X, dah ada dalam Z. Selesaikan dua simultaneous macam kecil-kecil dulu. 8 dan 9 ni akan dapat Z sama dengan 2 dan X sama dengan 1. Okey, lepas tu dah dapat ni, korang ganti kat dekat mana-mana yang korang rasa nak, sama ada 1, 2 atau 3. Nak letak 1, nak letak 3, nak letak mana-mana lah. So, kalau 5 ambil situ, 1 yang ni tambah dengan 3 Y tolak 7 Z2 sama dengan 0. Nanti kita akan dapat Y sama dengan 3. Selesai. Soalan ni dia tak susah, tapi dia kadar careless mistake dia tinggi. Pasalnya kan banyak sangat nombor, banyak sangat pun boleh ubah. Dia tak susah, cuma tu je. Jadi tak apalah, macam mana pun sebab kita belajar kan, jadi kita kena panggil apa ya, kita kena hadapilah semua benda ni tak. Jadi itu aja untuk sistem persamaan dalam 3 boleh ubah ni. Terima kasih kerana menonton dan beri perhatian. Semoga ilmu yang Cik Waya bagi ni insya-Allah akan memberi manfaat kepada korang semua. Dan jangan lupa subscribe dan tekan lonceng notification supaya channel ni akan terus berkembang insya-Allah. Okey. Itu je, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.